Okey, kita mulai ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mula, marilah kita sesama membaca umul kitab untuk kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, semua kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, khusus untuk ibu-ibu dan ayah-ayah kita sama ada yang ada ataupun yang telah tiada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah. Datin Puteri baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma aqsid raqbatana fil Qur'an waj'alhu nuran liabsarina wa shifaan lisudurina wa zihaban lihumumina. Allahumma zayyin bihi alsinatana wa jammil bihi wujuhana wa qawwi bihi ajsadana wa sakkil bihi mizanana warzuqna haqqa tilawatihi wa qawwina ala ta'atik آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الأخيار والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Penguasa sekian alam. Selawat dan salam atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya dan sahabat-sahabat baginda serta yang mengikut petunjuknya hingga hari kiamat. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, rangsangkanlah minat kami sepenuhnya kepada Al-Quran dan jadikanlah ia sebagai cahaya bagi penglihatan kami dan penawar bagi dada kami dan pengubat keresahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah dengan lidah kami, ciriakanlah dengan wajah kami, kuatkanlah dengan tubuh kami, beratkanlah dengan timbangan kami dan anugerah kami bacaan yang paling sempurna, dan kuatkanlah kami dengan jasa melakukan ketaatan kepadamu, serta kumpulkanlah kami bersama para nabi dan keluarga yang terpilih, dan segala kepujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okay. Alhamdulillah, terima kasih Datin Puteri. Okey, kita hari ini kita mulakan dengan sifat huruf. Dah habis dah ke kita? Dah, kita muka surat 230. Perhatian kajian moden tentang sifat huruf. Perhatian kajian moden tentang sifat huruf ya. Okey. Ya. Alhamdulillah. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, setelah kita mempelajari makhraj huruf dan sifat-sifat huruf, yang paling kuat, yang pertengahan, dan yang lemah dan yang paling lemah, maka kita dah kenal semua tu ya. Kita tengok ya, kita mari ambil perhatian sama-sama apakah kajian moden tentang sifat huruf itu ya.
Okey, sebagaimana yang telah dibincangkan dalam pelajaran makhraj huruf sebelum ini. Makhraj huruf kita tahulah makhraj tu ada berapa ya? Ada yang kata 5, ada yang kata 6 ya. Okey. Jadi kita boleh pakai semua sekali, itu boleh pakai ya. Okey, janji kita boleh faham makhraj huruf terbahagi pada 5 bahagian, iaitu apa dia? Bibir, bahagian bibir, bahagian mulut, bahagian lidah, bahagian hidung, bahagian apa lagi? Bahagian kerongkong. Okey lah kan. 1,500 bayar register. Ya. Maaf Zata. Maaf. Tercakap pula. Okey, bahagian-bahagian itu kita kena kenal pasti. Apakah bahagian-bahagian itu mempunyai beberapa huruf? Huruf itu mempunyai berbagai-bagai sifat. Ya, walaupun dia duduk di kerongkong, tetapi sifat dia ada yang ringan, ada yang berat, ya, ada yang licin, ada yang tertahan napas, ada yang terlepas napas, sebutannya, dan ada juga yang terlepas suara dan tertahan suara. Maknanya berbagai-bagai sifat terkandung pada sesuatu huruf yang duduknya setempat. Duduknya setempat. Maksud saya setempat tu, kalau huruf kerongkong misalnya ada 6. 6 tu mempunyai perbezaan sifat. Dan mempunyai sifat sekurang-kurangnya ada 5 sifat. Sekurang-kurangnya. Kalau tidak maupun boleh lebih. 6 atau 7. Gitu ya. Jadi maknanya baru kita nampak, huruf-huruf ini tidak sekata sifat dia. Tidak, walaupun dia duduk dalam satu rumah, tapi sifatnya berbeza. Itu yang kita kena kenal. Bila dah kenal begitu, bila kita dah nampak huruf-huruf itu duduk setempat tapi beza sifat, baru kita tahu mengasingkan sesuatu sifat tu apa. Sama ada huruf itu terlepas nafas ataupun tertahan suara. Ya. Jadi bila kita faham, mudah kita nak mengingat namanya. Kalau tertahan nafas, apa nama dia? Jahar misalnya. Terlepas nafas apa dia? Hamas. Baru kita tahu gitu. Kalau kita tak faham, sampai bila pun baca hafal lupa. Sebab kita tak faham. Bila kita faham, kita ingat makna yang kita faham. Kalau tak ingat bahasa tajwid dia, kita ingat bahasa Melayu kita. Ini kalau sebutannya adalah tertahan nafas. Jadi kita tahulah tertahan nafas maknanya jahar. Ya, terlepas nafas maknanya hamas. Lagu itulah kita bawa diri kita yang dah kurang dah peringatan tu lambat ya, dah slow kan. Jadi kita buat cara slow lah ya. Okey. Ini kena ambil perhatian ya. Sebagaimana yang saya terang sebentar tadi, maka inilah yang kita kena ambil perhatian tentang sifat huruf ya. Para pengkaji bahasa Arab moden selain dari turut mengambil bahagian dalam kajian makhraj, cara sebutan huruf mereka juga mempunyai kajian yang tersendiri tentang perbahasan ciri-ciri dan sifat-sifat sesuatu huruf. Seperti yang saya terang tadilah. Ya, kita ambil pula satu-satu. Setelah kita memahami makna sifat-sifat yang ada, maka kita ambil satu-satu, kita huraikan satu-satu huruf untuk kita mengenal pasti sifat yang ada pada huruf itu ya. Okey. Perbahasan ciri-ciri dan sifat-sifat sesuatu huruf ya. Ini berlaku kerana terdapat kaitan yang tidak dapat dipisahkan antara Al-Quran dan bahasa Arab. Itu dia. Hak tu lah kita kena belajar jugalah sikit-sikit sekurang-kurangnya asas ya. Asas bahasa Arab. Sebab Quran ni bahasa Arab ya. Ya, jadi kita kena tahulah sikit-sikit asas pun jadilah. Kita tahu isim, kita tahu fi'il mudhari', kita tahu fi'il madhi, kita tahu fi'il amar. Okeylah tu ya. Alhamdulillah tu dah banyak benar lah tahunya tu. Tu dia. Walaupun begitu, di samping terdapat persamaan yang banyak antara hasil kajian pengkaji moden dan cendekiawan Islam terdahulu, terdapat juga beberapa perbezaan antara hasil kajian kedua-dua generasi ini. Ya. Terdapat juga perbezaan antara kedua-dua generasi dalam menentukan
huruf-huruf yang dikategorikan dengan sesuatu sifat itu. Seperti saya terang awal tadilah, ya. Walaupun pengkaji dah buat kajian, ya, jadi pemahaman kita itu berpandukan kepada kajian-kajian cendekiawan itu, kita dapatlah membantu kita memahami dengan yakin, ya. Antara cendekiawan Islam terdahulu yang menelopori dalam kajian ilmu suara huruf ini adalah Al-Khalil bin Ahmad Sibawih, Ibn Jani, Ibn Sina, Al-Zamakhsyari. Ini kita tak perlu nak hafal lah, ya. Tak payah hafal, nanti pening kepala, ya. Kita ingat satu-satu sudahlah, ya. Ibn Jazari dan lain-lain yang telah disebut dalam pelajaran makhraj sebelum ini. Antara cendekiawan Islam moden dalam kajian ilmu suara huruf pula adalah Dr. Ibrahim Anis, Dr. Abdul Rahman Ayub, Dr. Abdul Sabur Syahin dan lain-lain lagi yang amat terbatas untuk menyatakan kesemuaannya di sini. Ini pada zaman itulah penulis mengkaji, mungkin penulis sangat-sangat familiar dengan nama-nama ni, ya. Sebenarnya banyak lagi, ya, banyak lagi. Dia tak terkira, tapi yang glamour untuk Ustaz Surul, ya, yang menulis kitab ini, inilah dia orangnya. Para pengkaji bahasa Arab moden turut sama membincangkan istilah seperti hamas, jahar, syiddah, rokhawah, tawassud, istilah, istifadah, lain-lain. Lain-lain itu termasuklah sifat-sifat tunggal, ya, sifat-sifat yang tanpa lawan. Sebentar tadi saya sebut itu adalah sifat-sifat yang berlawan, ya. Okey. Umpamanya mereka mengistilahkan hams sebagai mahmus, bermaksud suara dapat dilepaskan tanpa tersekat-sekat kerana tiadanya pergerakan membuka dan menutup pada pita suara. Kalau kita baca ayat-ayat begini kan, mampu tak faham kalau sekali baca kan. Jadi kita ambil kesimpulan ayat itu yang mengatakan hamas itu ialah terlepas napas, ya, terlepas napas, kan, terlepas suara. Ya. Hamas ialah terlepas napas, ya, terlepas napas. Contohnya ta, at, terlepaslah napas tu, ya, tidak tersekat. Kalau jahar dia tersekat. Kita faham itu. Kesimpulan ayat yang 2 baris kita baca tu, yang panjang lebar tu, hanya sebenarnya kesimpulannya terlepas napas. Apa yang terlepas napas? Apabila kita menyebut huruf itu. Yang ketaranya kalau kita sebut huruf itu ketika dia mati. Ketika kita matikan. Ya, sama ada kita matikan ataupun sedia mati asli. Jadi bila kita sebut huruf itu, dia mengeluarkan satu yang macam kita lazimnya kita kata angin lah. Tapi sebenarnya itu adalah napas. Jadi terlepas napas. Contohnya tabat. Gitu. Jadi apabila kita nak sebut kalimah tabat, kenalah keluarkan sifatnya tu. Kenalah tonjolkan sifat yang sebenarnya tu. Jangan kita baca tabat yada abi, langsung tak ada keluar pun hamasnya. Maka sebutan kita pada kalimah itu sumbang. Ya, kalau orang tu buta, dia tak tahu kita sebut ta. Ataupun kalau dia pekak, kalau kita sebut tabat, dia tak dengar, kan? Dia tak dengar. Dia kena tengok mulut kita, bibir kita lagu mana, ujung lidah kita macam mana. Tabat, dia kena nampak. Itulah gunanya sifat ini, sifat-sifat huruf ini kita kena tonjolkan. Ya, bagi orang yang okeylah tu, dia boleh fikir. Bagi orang yang pakar tajwid, dia sangat sensitif lah kalau kita tak sebut dengan tepat, ya. Kadang-kadang kita sebut tu keluar juga nafas. Gitu. Sikit sangat. Orang sebelah je dengar.
apabila tenaga pengajar dengar macam tak bunyi. Maknanya dia kena ulang lagi sekali. Nak tonjolkan sifat dia sebagai sifat hamas. Ya? Itu bagi hamas. Ya? Itu yang dicontohkan di dalam perenggan ini. Ya? Kita pergi kepada jahar pula, iaitu lawan hamas. Hamas lawannya jahar, ya. Kita kena ingat-ingat gitulah. Bila kita ingat hamas, kita tahulah lawannya ialah jahar. Ya. Hamas selepas napas, jahar tertahan napas. Walaupun dia punya explanation tu panjang, tapi kita dah lazim, ya, dengan kesimpulan pada keterangan yang panjang itu. Okey. Jahar pula digelar majhur dengan maksud suara yang dilepaskan dengan tersekat. Macam mana dia buat ayat lagu tu, ya? Suara yang dilepaskan dengan tersekat. Kenapa dia tak cakap tersekat suara terus? Itu dia. Jadi itulah pemahaman adalah penting, ya. Kerana adanya pergerakan membuka dan menutup pada pita suara. Dia beri sebab-sebab dia beri sebabnya. Bagi kita yang malah nak fikir ni apa yang pita terbuka ke pita tutup ke, jadi tak fahamlah ayat tu. Jadi saya ambil kesimpulan memberi kepahaman yang senang bagi kita memaham, baik dari peringkat sederhana, orang baru, orang lama, apalagi orang lama, no problem lah, dia memang faham. Jadi oleh kerana hamas tadi terlepas nafas, maka lawan mestilah tersekat nafas. Betul tak? Tu dia. Ini kita ambil kesimpulan sama ada dari segi logik, betul lah. Dan dari segi kesimpulan ayat tadi yang kita baca tadi. Kalau setakat sekali baca memang kita tak faham. Kena ada penerangan seterusnya. Okey, boleh faham, ya? Tu sifat berlawan hamas, lawannya jahar itu kita dah faham keterangan dia, ya. Okey, insya-Allah. Jadi sekarang ni kita nak tahulah hamas apa dia. Kita sebut 28 huruf tu, mana yang terkeluar napas kita, itulah hamas. Itu kalau kita nak cek diri kita, boleh tahu tak sebenarnya, ya. Kalau kita rasa kita tak tahu nak bilang apa dia, ya, macam kita dah tahu ni, okeylah. Kalau ikut rangkaian, fahasahu sahsyun sakat. Tu dia. Ya. Tak payah hafal lah. Saya sebab dah dari lama-lama dah jadi hafal lah. Ya. Jadi fahasahu sahsyun sakat. Itulah huruf hamas. Selain pada huruf itu, itulah huruf jahar. Tak perlu kita nak hafal. Ya, tak perlu nak kita hafal. Tapi bagi untuk memahami diri sendiri, untuk mengingat sampai bila-bila, kita sebut 28 huruf tu. Sebut. Sebutnya kena matikan. Kalau tidak, dia tak keluar. Dia punya sifat. At. Ta yang keluar, ya. Lepas ta apa? Sa. As. Mesti ada sikit hamas. Dia tidak. Dia syidah ataupun apa dia? Syidah. Dia terbaliklah. Kalau dia tidak hamas, dia jadi jahar. Jadi kita buat dua kolom. Satu hamas, satu jahar ketika kita buat latihan sendiri. Nak pastikan kita faham ke tak faham. Yang macam mana dikatakan hamas, macam mana dikatakan jahar. Lepas itu baru kita compare dengan buku kita. Oh, aku buat macam ni. Ya? Betul tak kita punya hamas? Betul tak kita punya jahar? Ya, gitu. Itu untuk kita menguji diri kita sendiri, ya. Okey, alhamdulillah. Dan kita pergi kepada syiddah. Apa maksud syiddah? Syiddah ialah suara tertahan. Apakah bezanya suara tertahan dengan nafas tertahan? Tu dia. Nafas tertahan tadi kita hamas, sudah kita lengkapkan keterangan dia dengan detail. So sekarang kita pergi kepada syiddah, iaitu suara tertahan. Tu dia. Suara terlepas ke suara tertahan? Tertahan. Suara tertahan, ya. Kadang-kadang terbalik saya sebut tu. Tertahan. Sebab tak tengok buku tajwid. Bila tengok baru ya. Okey. Syiddah ialah suara tertahan. Hamas ialah napas terlepas. Jahar ialah napas tertahan. Yang saya nak tanya, apakah perbezaan syiddah dan jahar?
Satu nafas tertahan, satu suara tertahan. Ni kita kena, bila kita boleh memberikan perbezaan, maka kita faham. Ya, satu nafas, satu suara. Suara macam kita bercakap ni lah. Ni suara. Kalau itu nafas. Okey, nampak? Itulah perbezaannya. Jadi tertahan suara maknanya tak keluar suara. Tak bunyi kita nak sebut huruf tu. Itu dimaksudkan tertahan suara. Ya. Okey, nampak? Nak sebut huruf tak bunyi. Setakat tu je kita bunyi. Setakat kita nak sebut tu, dia bunyi. Lepas tu tak bunyi dah. Apakah hurufnya? Mesti hurufnya di antaranya hurufnya berat-berat. Bila berat dia tak bunyi suara. Tak lepas suaranya. Ya. Iaitu ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Ngapa ta tu duduk dalam terlepas nafas? Jadi ta tu ada dalam hamas, terlepas nafas. Sedangkan ta juga ada di dalam syiddah. Ketika mana dia jadi tertahan suara, ketika mana dia jadi terlepas nafas. Ini kita kena nampak benda ni, barulah kita faham. Sebab kita tahu ta terlepas nafas. Sedangkan dia ada di dalam tertahan suara. Ya. Ketika ta ni, saya sebut ta dulu contoh. Ta ini ketika mana dia tertahan, ketika sebelum nafas terkeluar. At, eti. Eti macam mana je dia? At. Ketika at itulah yang dia duduk suara tertahan. Okey. Nampak tak? Bila kita at, yang te tu ialah nafas terlepas. Boleh nampak? Maknanya dalam satu huruf tu ada yang memberikan kita kekeliruan. Kita keliru. Kerana yang ni terlepas nafas, yang ni tertahan suara. Pening lah nak fikir. Tak payah fikir. Jadi saya contohkan sesuatu, barulah nampak. Masing-masing kena sebut sendiri ya. Bila saya sebut at, sebut at. Jadi sebut tu kena masukkan dalam minda kita. Kita buat penghayatan. Betul. At, eti, at. Yang tu lah, yang berhenti itulah yang dinamakan syiddah. Bila kita keluar, yang dinamakan hamas. Kalau kita betul-betul sebutlah bakat. Kalau kita sebut bakat, B-A-K-T, bakat baru syiddah. Bila bakat baru hamas. Jadi kita dah dapat dua, satu hamas, satu apa dia? Syiddah di dalam huruf ta sahaja. Itu dia. Boleh faham tak? Bila saya sebut tu, masing-masing pun sebut ya. Walaupun saya tak dengar, masing-masing sebut. Bila dia jadi syiddah, bila dia jadi hamas, sedangkan dia huruf ta. Ya, yang kita anggap yang glamour sifatnya ialah sifat hamas. Ta ni glamour sifat hamas ya. Ya. Syiddahnya sebelum dia jadi hamas, dia jadi syiddah. Sebelum dia jadi syiddah terkonteng ta begini je. Ta tu macam mangkuk ada titik dua, ta. Dia jadi huruf yang ringan, iaitu istifal. Tu dia. Nampak? Istifal ta. Jadi sekarang huruf ta kita boleh dapat 3 dah sifat yang kita nampak dengan mata hati dan mata kasar. Dia berpandu kepada rupa dia, ya, terbuka dan ringan apabila sebut, ya, dia tidak terangkat lidah. Bila tidak terangkat lidah, maka huruf dia ialah istifal, ya. Dan dia juga terbuka, maka dia adalah salah satu sifat infitah. Nampak? Boleh nampak dah? Mudah je, kita tak payah hafal. Kita berpandukan pada rupa huruf dan pada sebutan huruf, ya. Bila sebutan huruf, kita dapat sifat dia terlepas nafas, tertahan suara. Kita dapat semua. Kita dapat rupa dia terbuka, maka sifat dia infitah, ya. Dan sebutan dia ringan, maka kita dapat sifat dia istifal. Nampak tak? Mudah tak kita
Ini adalah kod-kod yang nak memudahkan kita mengetahui sifat huruf itu setelah kita mempelajari dengan yakin akan makhrajnya yang sebenar. Kalau tak tahu makhraj, maka kita tak reti nak sebut. Makhraj ini maknanya tempat keluar huruf. Ya, kena ingat, kena masukkan dalam kepala kita. Makhraj maknanya tempat keluar huruf. Kita kena tahulah tempat dia. Di atas ke, di bawah ke, di tepi ke, di hujung, di pangkal, di tengah. Semuanya ada tempat khas mereka ini. Ya. Okey, alhamdulillah. Ada soalan? Ada soalan? Semua dah okey, Ni 10 orang dah ni. Okey. Kalau dah faham, alhamdulillah, kita pergi kepada lawan syidah. Banyak. Nak habis satu muka, ya. Apakah lawan syidah? Syidah lawannya ialah rokhawah. Ya. Syidah lawannya ialah rokhawah. Senang je lah kalau dah tahu syidah, kita tahulah rokhawah. Suara tertahan untuk syidah, suara terlepas untuk rokhawah. Ya. Kita kena faham satu huruf sebab dia satu sifat, sebab dia sifat yang berlawan. Kalau itu sifatnya suara tertahan, yang lawannya mestilah suara terlepas. Ya, fahaman, ikut fahaman. Kalau ikut ayat, itulah yang payah tu, tak faham, ya. Okey, syidah tadi itu dia. Digelar juga infijari. Tak payah apa, tak apa. Infijari ni digelar juga syidah sebagai syidah yang disifatkan sebagai perjalanan udara yang ditutup kemudian terbuka semasa menyebut hurufnya dan melahirkan suara yang meletus dan kuat. Ini kalau baca gini memanglah anda kurang faham. Tapi yang hak pakar tu faham lah, ya. Rokhawah pula, ini lawan dia. Rokhawah pula ialah digelar dengan ikhtikaki. Ini ustaz yang suruh ni dia memang detail lah, ya. Tapi kita tak payahlah nak hafal itu. Yang bermaksud bergeser sifat sebagai keadaan di mana perjalanan udara yang disempitkan tidak tertutup keseluruhannya semasa menyebut huruf-huruf tersebut yang menyebabkan keluarnya suara yang bergeser. Suara yang bergeser berlanggar-langgar dalam makhraj huruf kita tu keluar dengan mudah, iaitu suara terlepas. Senang nak sebut suara terlepas, senang. Ketika menyebut kerana sebutannya yang lemah daripada makhrajnya. Mudah kita nak sebut, ya. Jadi dia mudah keluar. Dan antara sifat dua sifat yang berlawan ini ada pula special. Ini special yang sifat ni, ya. Syidah dan rokhawah ni ada special kerana baina rokhawah wa syidah ada satu sifat yang namanya tawasud. Kenapa sifat yang berlawanan yang lain tidak ada baina? Tidak ada sifat baina, ya. Ini para pengkaji, para cendekiawan telah membuat kesimpulan antara sifat ini dengan detail. Maka yang dikaji hanya syidah dan rokhawah saja yang ada sifat baina, ya, sifat antara, iaitu tawasud, ya. Okey, digelar juga janibi. Maknanya nama lain bagi tawasud itu janibi. Bermaksud keadaan yang terbentuk dari dua keadaan, iaitu udara yang infijari meletus dan intikaki yang bergeser. Maknanya antara sifat yang tertahan suara dan terlepas suara. Mudah kita nak faham, kan? Kalau sebut infijari dan intikaki, tak fahamlah kita, ya. Sebab words ini words yang baru bagi kita, ya. Kalau bagi pakar tajwid tak barulah, memang dalam kepala dia lah perkataan-perkataan yang terpapar di dalam kitab yang kita baca ini, ya. Jadi untuk knowledge je lah kepada kitanya. Untuk kefahaman kita baca suara tertahan dan suara terlepas. Antaranya lah ialah suara dalam keadaan pertengahan. Tawasud tu suara dalam keadaan pertengahan. Ada terlepas nafas sikit dan ada tertahan nafas sikit. Nah, ya, jadi dia ada sikit-sikit. Maknanya antara, ya.
Okey. Contoh-contoh dia adalah kalau tawasud tu apa dia? Lin Umar. Kalau rangkai kata dia Lin Umar, iaitu lam, nun, ain dan mim, ra. Memang kita mudah sebut ya. Lam, nun, ain, mim, ra. Itulah antara huruf sifat tawasud ya. Makna dia sederhana. Antara syiddah dan roqawah. Tidak terlalu tertahan suara dan tidak terlalu terlepas suara. Relax je menyebut dia. Itu dia. Alhamdulillah. Dan seterusnya kita pergi kepada isti'la. Pukul berapa dah? Okey, pukul 10 kita start mengaji ya. Kita pergi pula kepada isti'la. Isti'la lawan dia apa dia? Istifal. Kita tengok pada huruf yang sikit dulu. Huruf yang terkandung di dalam isti'la. Apa dia huruf dia? Khasun, dagtin, qadzin. Itu kalau rangkai kata dia. Dirangkai huruf, rangkaian huruf. Kalau satu-satu, kha, sad, dad, ghain, ta, qaf dan za. Kebanyakannya semuanya sifat apa nama ni? Isti'la. Kebanyakannya dia sifat apa dia? Dia lebih kurang dengan apa yang ada dalam syiddah dan apa yang ada di dalam itba' ya. Itba', sad, dad, ta, za. Semua ada di dalam isti'la. Jadi yang berat tu dialah ya. Allahu akbar. Jadi huruf isti'la dan juga huruf qalqalah. Qalqalah pun ada di dalam huruf di dalam sifat isti'la ya. Qalqalah ialah sifat tunggal. Sebab ini kita dalam sifat berlawanan lagi ya. Isti'la digelar sebagai mufakham. Mufakham. Isti'la. Gelaran ni tak apa, untuk makluman saja ya. Dengan maksud suara yang terhasil dari terangkatnya sebahagian besar pangkal lidah ke kawasan anak tekak. Mudahnya yang seperti mana yang biasa saya sebut isti'la itu terangkat lidah apabila menyebut hurufnya. Ya, pangkal lidah dalam keadaan terangkat. Boleh juga pangkal lidah dalam keadaan terangkat ataupun terangkat lidah kita. Ya. Daripada langit ketika menyebut huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya tadi itulah ya. Huruf-hurufnya yang tadi yang berat tu, kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, za. Ya. Allahu akbar. Itulah dia huruf-huruf isti'la. Maknanya kita kena kalau za tu, za di atas za bunyinya za, jangan bunyi za. Sad juga sa, jangan bunyi sa. Bila kita baca kita khasasu, jangan khasasu, tak betul ya. Okey, dan dot juga gitu, sentiasa lah dot di atas da, jangan dot di atas da, tak betul. Ta pun gitu, qaf pun begitu dan za pun begitu. Jangan dibaca jadi a ya, jangan baca a, kena baca o. Ya. Seperti selalu saya ingatkan 8 huruf yang kita kena hati-hati dalam sebutan. Termasuklah ini. Ya, termasuklah ini. 2, 4, 6, 8. Okey. Termasuk ra ya, ra. Tapi ra bukan dalam kategori isti'la. Ya. Ra dalam ada 3 kategori. Ra nipis, ra tebal dan ra tebal nipis. Itu ra. Lam juga gitu ya. Okey, alhamdulillah. Tapi dia tetap sifat asli dia adalah istifal ya, ra dengan lam ni. Okey, istifal pula digelar muraqqaq iaitu lawan kepada mufakham dengan maksud merendah pangkal lidah dari langit-langit. Kalau tadi meninggi pangkal lidah daripada langit-langit apabila menyebut hurufnya. Lawannya merendah pangkal lidah ke langit-langit apabila menyebut hurufnya. Ya, jadi itu je. Tak payah sebut langit-langit. Tak apa, kita tahu dah dalam mulut mesti langit-langit je, mana ada benda organ lain lagi. Jadi maknanya merendahkan pangkal lidah apabila menyebut hurufnya. Boleh juga. Okay. Pengkaji moden juga turut memperkatakan istilah-istilah seperti tikrari, enfi, indirari,
dan lain-lain yang tidak dapat dijelaskan pada ruang yang terbatas dalam buku ini. Itu dia. Kita kalau nak tahu juga seterusnya, kita carilah buku ni yang dikarang oleh Dr. Abdullah Abdul Hamid Suhaid dan Dr. Ramadan Abdul Tawwab. Kitab-kitab mereka Ad-Dukhul ila Ilmul Lughah dan Ahkam Tajwid. Itu dia. Kita kena carilah, tapi bahasa Arab pula lah. Okay. Bukanlah tujuan penulis di sini untuk membenar atau menyalahkan mana-mana kajian dari dua generasi tersebut. Apa yang ingin disyarankan di sini ialah perlunya usaha yang lebih serius dalam menggabungkan kajian dua generasi tersebut dalam mencari kebenaran ilmu suara huruf dan sifat-sifatnya. Oleh itu, pengkaji-pengkaji ilmu tajwid dan qiraat masa kini perlu meluaskan pengetahuan mereka dalam kedua-dua bidang ilmu tajwid, qiraat dan ilmu aswat lughah dalam usaha mencari keselarian dan jawapan yang tepat untuk menjadi panduan kepada umat Islam di masa-masa akan datang. Nasallallahu at-taufiq. Sampai di sini berakhirlah perbincangan sifat-sifat huruf berikut disediakan jadual dan latihan bagi pelajaran ini. Ini dia. Sebelah ni sifat huruf ini dia punya jadual yang kita perlu tengok lagu mana ya. Sifat berlawanan ada 1 2 3 4 5 iaitu hamas lawannya syiddah. Itu dia ya. Terlepas suara, tertahan suara. Dan nombor 2 pula mana? Isti'la lawannya istifad. Hamas lawannya jahar. Okey, syiddah lawannya raqawah. Baina raqawah wa syiddah ada sifat tawassud. Dan isti'la lawannya istifal. Tengok pada jadual ya. Nanti kalau kita tengok sendiri-sendiri tak tahu, tak faham ya. Dan yang keempat ialah itba' lawannya infitah ya. Dan izla lawannya ismat. Itu dia. Itba' apa maknanya? Himpit tepi lidah. Yang nak senang kata tutup je. Himpit tu bila terimpit tertutup kan benda tu. Pahaman kita. Terimpit maknanya keadaannya tertutup. Okey. Jadi mudah kita sebut itba' ialah tertutup. Ya. Infitah ialah terbuka. Fataha. Jadi infitah adalah terbuka. Maknanya merenggang tepi lidah. Maknanya terbuka bila merenggang lidah kita bila menyebut huruf-hurufnya. Iaitu ada 24 huruf ya. Dan izla lancar sebutannya. Dengan kata lainnya licin. Saya mudah cakap licin. Bila sebut lancar sebutannya, kadang-kadang ada juga orang yang tak lancar. Bila sebut tak betul itu maknanya tak lancar. Contohnya bagi huruf ra ataupun fa. Ada orang sebut fa tu pa. Ada sebut ra tu ra. Ya. Jadi tidak tepat, mana tidak lancar. Jadi maknanya tak licin. Bila licin tu kita lancar je. Licin je sebutan dia. Cantik je. Lawannya ialah ismat, kesat. Bahasa kita, kesat. Ataupun tersekat sebutannya. Ya. Tidak lancar sebutannya. Tidak licin sebutannya. Itu ismat. Jadi kita fahamkan sifat huruf ini dengan nama-nama yang mudah kita sebut. Yang mudah kita faham. Ya. Kalau kita sebut dalam bahasa baku, kadang-kadang kita tak faham. Jadi bila sebut perkataan yang kita faham, maka kita bandingkan dengan sebutan yang ada dalam buku, barulah oh gitu rupanya. Oh yang himpit tepi lidah ni maknanya tersekat. Ya. Maknanya tertutup. Baru kita faham. Boleh juga. Infitah pula merenggang tepi lidah maknanya terbuka. Senang je faham ya. Jadi kalau kita buat ayat panjang-panjang, kita jadi confused ya, pemahaman kita bagi pemahaman yang lemah lah ya. Jadi kalau pemahaman dia okey, disebut begini pun dia faham, disebut begitu pun dia faham, alhamdulillah. Okey. Itu sajalah keterangan tajwid kita pada pagi yang barakah ini. InsyaAllah kita yang lain tu kita bila nak buatnya? Tanpa lawan ni mudah je lah. Sebab dia terus ada latihan di sini. Ya. Kalau rajin buatlah latihan sini, nyatakan sifat-sifat bagi huruf-huruf di bawah dan nyatakan kuat atau lemah tahap huruf tersebut. Kita dah belajar tahap-tahap ni, kita isilah latihan ini di dalam buku yang sedia ada dah.
Kalau rajin nak photostat pun buatlah. Tidak terlarang. Kalau semua ada buku ke? Semua ada kitab. Kalau tak ada kitab, kita tangkap gambar, bubuh dalam handphone, dia print lah and then jawab. Ya, okay, nanti saya fotokan. InsyaAllah. Jadi kita asingkan sifat 1 apa, sifat 2 apa, sifat 3 apa, sifat 4 apa, dan seterusnya kita buat kesimpulan tahap huruf itu tahap berapa. Tahap lemah, tahap sangat paling lemah, ataupun tahap kuat, tahap paling kuat. Jadi mengingatkan kita lah. Lepas tu bila baca Quran, letak sebelah. Bawa setiap kali baca Quran. Sebabnya kita nak sebut mengikut tahap-tahap yang telah dikelaskan oleh para cendekiawan untuk kita. Memudahkan kita. Ini kena baca dengan kuat, ini kena baca dengan perlahan, ini kena baca dengan sederhana kuat. Gitu. Bukan kuat suara. Ada yang kuat tekanan, ada yang kuat tekanan mengikut tanda baris. Kalau ada sabdu, lagi kuat tekanannya. Kalau tanpa sabdu, licinlah perjalanan sebutannya. Jadi bila kita buat sementara waktu nak faham, kita bawa ke mana-mana benda ni. Bila kita nak baca Quran, ada. Letak dalam Quran kita. Kalau ada 5 Quran, letak 5. Photostat lah. Jadi sementara kita nak fasih. Bila dah fasih, tak payah dah tengok benda tu. Kita tahu dah pengkelasan setiap huruf itu dan kita sudah faham, memahami setiap huruf itu sifat-sifatnya. Ya. Kalau kita dah faham, kalau kita dah tahu mengklasifikasikan huruf-huruf itu dengan sifat sekurang-kurangnya 3 sifat, maka kita dah dianggap terror lah. Ya, kita dah anggap fasih lah menyebut huruf itu dengan betul. Ya, alhamdulillah. Dengan yakin lagi ya. Kadang-kadang kita tak yakin. Sebutan kita tu adakah hamasnya? Adakah syiddahnya? Adakah rokhawahnya? Adakah tawassutnya? Dalam sebutan huruf-huruf itu. Bila kita dah faham, bila kita dah yakin, kita confirm dengan nota kita, insya-Allah betul lah bacaan kita. Ya? Okay. Alhamdulillah, wallahu alam. Ustazah, itu nak tanya tu. Tadi kan masa kita belajar tadi, dia ada cakap kan, dalam kedua-dua bidang ilmu tajwid dan qiraat kan. Dan ilmu aswad dan lughah. Ilmu aswad tu ilmu macam mana Ustazah? Okey. Kita kena belajarlah tu. Memang ada kitabnya. Kitab aswad. Saya pun sedang belajar ni. Saya sedang belajar dalam ilmu aswad dan lughah. Dia seminggu sekali je. Tak apa, maksud dia apa Ustazah? Aswad, lughah tu maksud dia apa? Itulah ilmu-ilmu membaca Quran lah. Ilmu-ilmu tajwid. Jadi menengah lah. Kita ni asas je kan. Banyak lagi perkembangan ilmu tajwid itu. Ya. Kita masih tahap ilmu tajwid dan qiraat kan? Tajwid saja. Qiraat lagi. Tu dia. Qiraat pun belum lagi. Baru tak faham satu qiraat je. Hafan Asim itu pun belum habis lagi. Maknanya qiraat tu maksud dia lain. Maksudnya belajar ilmu Quran jugalah. Qiraat tu baca Quran kan. Jadi baru nak kata 1/3. Baru haf lah. Haf al-Asim. Subah belum ada lagi. Kan? Maknanya qiraat lain, aswad lain, lughah lain. Pelbagai pembaca Quran tu. Macam qiraat haf lain, qiraat subah lain, qiraat Asim, qiraat Nafi' lain, qiraat Ibn Katsir lain. Tu dia. Dia apa lainnya? Dalam certain huruf lah. Bukan semua huruf. Kata Hamzah, 2 Hamzah dalam 1 kalimah, 2 Hamzah dalam 2 kalimah. Dia berbeza qiraat. Ini kita belajar. Ini nanti lambat lagi awak nak belajar itu. Hafan Asim pun belum habis lagi sempurna. Tu dia. Jadi kalau kita sempurnakan dulu qiraat Hafan Asim ini, insya-Allah kita akan mudah untuk belajar qiraat-qiraat yang lain. Ya. Ada yang sama, bukan kata setiap qiraat tu berbeza. Ada yang sama juga.
Tapi masalahnya kita kena memahami sangat-sangat peringkat sekarang. Ya. Bila kita dah faham, insya-Allah untuk meneruskan qiraat-qiraat yang lain tu, Allahu Akbar ya, masya-Allah. Memang interesting lah orang putih kata. Walaupun berat tetapi rasa ringan bila kita faham. Ya. Itu dia. Banyaklah belajar lagi Ustazah. Aswad, lugat, qiraat. Itulah. Baru kita nampak kan. Alhamdulillah. Terima kasihlah kita kepada tok guru kita ni, ya, Ustaz Surur ni. Dia punya tajwid memang tinggilah sebenarnya. Yang ni yang kita baca ni ada lagi lebih tinggi, ada lagi buku tajwid yang sangat-sangat detail lagi ya, tebal pun tebal ya, macam tajwid daripada siapa penulis tu, Ustaz Mamat ya, Ibu Mardiah, dan tok guru saya juga yang sangat hebat dia punya tajwid, iaitu daripada arwahnya Ustaz Rahim Jusuh. Tak sempat khatam saya belajar dengan dia, tengah belajar baru separuh meninggal. Jadi saya buka kelas, bukan saya buka lah, dia orang yang buka, dia panggil saya mengajar, saya guna kitab dia. Ya, insya-Allah. Semoga dia sentiasa mendapat pahala bila kita guna kitab dia tu. Ya, sangat detail lah, sangat detail. Semua qiraat ada di dalam buku tajwid tu. Jadi kalau kita sampai, kalau diizinkan Allah umur panjang, insya-Allah kita akan belajar semua qiraat. Itu dia. Ya. Kalau nak kira tu memang kita takut kalau 10 qiraat, satu imam ada 2 perawi. Nak kata 20 tahun, takkan hidup lagi 20 tahun. Kata satu qiraat 1 tahun. 20 tahun lagi, saya tak tahulah ya. Ya. Kalau hidup pun tak boleh nak gajar dah lah. Itu dia. Tapi apa, ramai lagi pelapis-pelapis yang layak ya, yang pakar-pakar ya. Saya ni boleh share je, tidak pakar. Itu dia. Okay. Maknanya ilmu Al-Quran ni banyak lagi lah. Oi, banyak. Allah dah beritahu dalam surah Al-Kahfi. Tak ingat ke? Dalam ayat berapa? Ayat 101 dia kata kering pun lautan di dunia ni. Tu dia. 4 kali kering, 5 kali kering, tak habis lagi ilmu Allah. Tu yang kita kena baca Quran tu kena faham. Bila berkata-kata banyak lagi kena baca, so, memang banyak lah. Tu dia. InsyaAllah. Ustazah, saya tanya satu. Ustazah, macam mana kita sifat-sifat ni kan, misalnya huruf ba tu sifat dia jahar, kan, sidah, kokolah, istifal, infitah, izlaq. So dia ada 6 sifat ni tu. So kita nak keputusan dia tu yang tahap huruf dia tu. Okey. Tahap dia mudah saja. Kita dah tahu pengkelasan dia. Jahar itu sifat dia kuat ke lemah. Syidah kuat ke lemah. Lagi istifal sifat dia kuat ke lemah. Infitah kita kena baca habis-habis lah. Jadi maknanya saya bagi jawapannya. Ba ini mempunyai 3 sifat kuat. Ya? 3 kuat. 3 sifat kuat, iaitu jahar, syidah dan qalqalah. Qalqalah. 3 sifat kuat. Lepas kita ambil mana yang banyak, Ustazah? Ambil yang banyak. Kalau dia sama-sama, ya. Kalau kuat lebih maknanya huruf tu kuat lah. Kuat. Kalau lebih sangat dia paling kuat lah. Kalau tak ada sifat lemah pada huruf itu, maka dia paling kuat. Itu dia. Jadi maknanya 3 sifat kuat bagi ba dan 2 sifat lemah bagi ba, sederhananya 1 je, iaitu izlaq. Maka kesimpulan kekuatan huruf itu adalah kuat. Kalau macam sederhana tu Ustazah, macam sederhana. Hamzah. Sederhana tu dia kata sederhana pun boleh, pertengahan pun boleh kan? Sederhana tu pertengahan lah. Contohnya huruf Hamzah tu Ustazah. Huruf Hamzah. Okey. Huruf Hamzah
Ada sifat kuat huruf hamzah. Jaha tu kuat lah kan? Ya, jaha kuat. Okey, yang tadi saya cakap Syidah. tadi. Syidah kuat. Lagi? Apa sifat dia lagi? Istifal lah. Istifal sifat lemah. Infitah lemah. Ismat. Ismat sederhana lemah. Jadi dia adalah sederhana. Sebab dia melebihi daripada sifat kuat. Kita ambil, kita jadikan dia sederhana lah. Sederhana. Sederhana ataupun pertengahan. Maknanya antara kuat dengan lemah. Boleh jawab dua lah. Pertengahan boleh, sederhana apa boleh. Apa maksud sederhana, apa maksud pertengahan? Maknanya dia antara kuat dan lemah. Maknanya dia sederhana, kuat dan lemah. Yang ada pada sifat ini sederhana, kuat, lemah, paling lemah dan paling kuat. Ada paling lemah, paling kuat lagi. Ada. Kalau sifat paling lemah. Saya ingat 3, sederhana, kuat, lemah. Paling lemah tak ada langsung dia punya sifat kuat. Paling lemah lah. Kalau ada satu sifat kuat, dia belum jadi paling lemah. Dia baru lemah saja. Contohnya apa yang lemah? Huruf ta lemah. Ada satu je huruf dia kuat, iaitu syiddah. Satu je kuat, yang lain semuanya lemah dan sederhana lemah, maka dia adalah lemah. Apa dia sifat paling lemah? Apa dia huruf yang paling lemah? Sa contohnya. Sa paling lemah. Wakawah. Ya. Istifal, infitah dan ismat. Langsung tidak ada sifat kuat, maka dia adalah paling lemah. Paling lemah. Okey. Mudah je kan? Okey. Terima kasih Ustazah. Sama. Jadi tengok begitu ya. Dan itu maknanya kita kena rapat dengan sifat-sifat ni. Kita tak tahu sifat tu lemah ke tak lemah ke, tak tahu. Jadi memang tak boleh dapat jawab. Ya. Tak dapat jawab lah kalau kita tak kenal sifat tu lemah atau tidak lemah. Okey. Okey ya. Boleh faham ya? Alhamdulillah. Yang lain-lain boleh faham? Yang lain-lain faham lah. Good. Saya faham sebab dia cakap tahap huruf tu kena buka muka surat 229 tu, 228, 229. Yalah, tak apalah, dah baca ke belum baca ke, kita dah tahulah, maknanya pemahaman tu ada. Nak yakin lagi kita baca. Baca sekali memang tak faham, kena baca banyak kali. Kalau 2 kali tak faham lagi, baca 3 kali. 4 kali, 5 kali pun tak ada rugi pun. Bila kita baca banyak kali, kita melekatlah dalam kepala kita. Lepas tu dipandu oleh Tok Guru, kita tanya, macam mana kita nak kenal ini kuat ke ini tak kuat? Macam mana kita nak kenal ni sederhana ke tak sederhana? Macam soalan Rohaidah tadilah. Alhamdulillah, kita dapat kongsi bersama bagaimana kita nak meletakkan kesimpulan kuat atau tak kuat, lemah atau tidak lemah, atau paling kuat atau paling lemah. InsyaAllah ya. Okey, ada lagi? Ni kau tak baca pula kita kan? Okey, baca Quran lah. Bagi setengah muka soal. Siapa nak baca dulu? Silakan. Surat berapa Ustazah? Ya, baca. Muka surat 540 ayat 19. 540 ya? 540 ayat 19. Muka surat Quran 540. Okey, siapa baca dulu siapa? Ayat 19 ya? Ya, 19. Tak apa Ustazah, saya baca Ustazah. Okey, baca. Sheila ya. Ya Ustazah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Rusulihi itu baca 4 atau 5 harakat. Yang mana Ustazah? Tu maksilah tawilah. Wa rusulihi ula. Ustazah, saya ulang. Ulang.
والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. Okey. Cantik. Wasufaha. Wasuhada. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. Okey. والذين كفروا Wah tinggal. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Bagus. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih, Ustazah. Okay, bagus. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustazah. Ya. Sambung. Okey, Siapa baca? Juma boleh? Boleh. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Seterusnya. Aliyah mana Aliyah? Ayo Ustazah, saya baca ya. Okey, Datin ya. Datin nak baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس
وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. Cari saja. Sama sikit sampai warahmah. Warahmah. Ya. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. Okey, sambung. Allahul Azim. Okey, sambung. Warahbaniyatan. Apa nak cari? Nadia. Sama Ustazah? Boleh? Ada Timur Putri, okey. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ambil tu warahmah Ustazah? Kalau nak ambil pun boleh. Pakai balik pun boleh. Awak boleh warahmah, warahbah. Saya ambil waja'alna. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Alhamdulillah. Terusnya. Apa lagi? Sila baca. Siti. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaqi ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allaha sami'un basir. Inna Allaha sami'un basir. Allazina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna sampai allazina yudhahiruna minkum min nisa'ihim
أمهاتهم Okay. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. saya. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم فقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Apa lagi? Raida? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'akum aynama kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah inna allaha bikulli syai'in alim. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anin najwa summa ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasuli wa iza ja'uka hayyuka bima lam iza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah wa yaquluna fi anfusihim laula
laula yu'azzibunallahu bima naqul hasbuhum jahannamu yaslaunaha wa bi'sal masir. Allah azim. Lagi. Siapa lagi yang belum baca? Mudah. Dah habis ke baca? Aliyah, Juma. Habis Ustazah? Dah habis. Okey. Okey. Sikit untuk tanya. Kita tu sampai ni sampai kalau berhenti dekat wama fil ardi, nipis ke tebal? Wama fil ardi. Tebal Ustazah. Tebal Ustazah. Tebal, okey. Tebal. Apa yang menyebabkan dia tebal? Sebab sebelum tu ada huruf yang berbaris di atas. Sebelum ra ada huruf yang berbaris atas, kita nak matikan, lepas tu selepas huruf ra itu ada pula huruf yang tebal. Huruf yang berat, iaitu memang dia sedia tebal. Ya, huruf istiqlaq ya, dot tu. Jadi kita kena tebal. Jadi status dia tebal lah. Okey, wal ardi. Najwa salasatin. Apakah hukum jim yang mati di situ? Qalqalah surah. Qalqalah. Jadi apa makna qalqalah surah tu? Qalqalah. Lantunan kecil. Lantunan yang kecil atau lantunan yang ringan. Surah. Jadi pertengahan ayat. Ringan. Bila kita lantun tu kita faham, iaitu kalimah najwa tu kena lantun dengan sugra ataupun dengan ringan. Jadi kita jangan tekan dia seperti kita buat kubra. Jadi tak boleh baca najwa. Kita ringan je. Najwa. Seolah-olah dia, tapi jangan ketara sangat. Seolah-olah kita menandakan baris. Najwa. Jadi kita antaralah. Jangan terlalu menandakan baris, menambah baris, dan jangan terlalu tekan seolah-olah dia jadi qalqalah. Sebab kita nak menonjolkan dia itu hukum, dia bersifat qalqalah, dia bukan hukum, dia bersifat. Sebutan pada kalimah itu adalah bersifat qalqalah sugra. Jadi kita kenakan sifat hak dia tu. Hak qalqalah dan hak sugra. Ya kita tahu dah dia qalqalah, lantunan. Tapi lantunan dia itu tidak menjadikan dia kubra dan tidak menjadikan dia menanda baris. Kalau kita najwa, seolah-olah je tu ada tanda baris lah. Tak boleh. Najwa, gitu je. Lembut je, tidak menekan pada sebutan nun nak pergi ke jim tu. Ya. Dia melirik ya Ustazah, macam melirik. Seolah-olah melirik lah. Ya, Naju. Kalau kita terlalu mengalir melirik, kalau kita terlalu melirik, seolah-olah nun tu ada sifat mat. Gitu. Tak betul juga. Sebab dia tak ada mat. Lepas nun tu tak ada mat, terus jim mati. Itu kita kena buat satu pengkajian yang sangat-sangat tepat lah. Ya. Sebab kita selama hari ni asalkan dia tidak tekan cukup kan. Qalqalah yang kita amalkan selama hari ni, kalau qalqalah itu surah, kita ringan-ringankan najwa gitu ya. Lam yalida tak boleh jugalah. Kita ambil senang kan. Jadi bila kita menghuraikan dengan lebih dalam lagi, bahawasanya kalau kita melirik, dia akan jadi tanda baris. Kalau kita tekan, dia akan jadi kubra. Jadi kena baina lah. Gitu. Ya. Ustazah cuba contoh Ustazah. Nak dengar?
najwa gitu. Jangan tengking lah. Najwa. Kalau kita tengking najwa. Jadi dia nampak. Jadi kubra lah ya. Gitu. Boleh. Nak tanya Ustazah, kalau yang ayat 4 belakang sikit. Ayat 4. Okey. Dia Sebelah. kelas segera juga tetapi dia bertemu dengan huruf to. Jadi itu kena kuat sikit lah. Ayat 4 tu baris kedua. Faman lam tu yang faman lam yastati fa'ita. Amin. Lam yastati' tati' fa'ita. Tapi itu sebab saya kata tu bila kita nak baca Quran, kita letak sebelah kita huruf-huruf yang sifat huruf. Yang tadi elok sangat tu. Photostat letak setiap helai. Bukan helai. Letak setiap Quran kita baca, ini kena kuat. Jadi oleh kerana kita dah faham dah fasih, dah tak payah nota pun kita dah tahu adalah sifat yang paling kuat di antara sifat di antara huruf-huruf yang lain. Ya. Jadi kita pasangkan pada minda kita biar ingat itu adalah paling kuat. Jadi kenalah kuat. Kan? Jadi faman lam yastati' fa'ita. Ya. Ini lagi buat dia penekanan dia Ustazah ya. Bandingkan mat aja. Penekanan dia kena mengikut pada kekuatan huruf itu. Baina-baina ke Ustazah? Ya. Baina-baina juga ke? Dia tak baina-baina. Sebab dia memang kuat. Sifat yang paling kuat. Adalah sifat paling kuat. Ketara kuatnya apabila dia mati. Inilah dia ni, kita jumpa dah lah ni. Seakan qalqalah kubra juga Ustazah. Akan-akan, tapi tidaklah sampai qalqalah dia rendah sikit dah. Okey. Tapi memang ada khilaf kata dia tetap kubra. Sebab dia paling kuat. Tapi kita amalan kita kalau di tengah kalimah kita jadikan dia sugra. Tidak semua huruf jadi tengah kalimah sugra. Contohnya dalam surah Qul Huwallahu Ahad, dia di hujung ayat tetapi dia tetap jadi sugra. Kerana apa? Kerana dia mati asli. Inilah itu yang kita kena belajar lebih-lebih sikit tu. Sebabnya kita dah jawab dah kalau tengah kalimah sugra, kan? Sugra, tetapi kalau hujung kalimah kita kata kubra, silap saya tadi, minta maaf. Hujung kalimah, hujung ayat kalau ada huruf qalqalah tetap kita jawab kubra, kan? Tetapi tidak kepada dia ada pengecualian. Hujung ayat kalau huruf-huruf itu qalqalah, dia kena hukumnya ialah qalqalah kubra kecuali pada huruf mati asli. Kena. Sebab kita ngaji tak habis kan. Bila dah ngaji habis baru sedar diri. Selama-lama hari ni kita jawablah dengan apa yang kita ingat. Itu namanya orang tak habis belajar lah tu. Tu dia. Saya lah tu ke orang lain. Bila kita dah tahu tu barulah betul. Kecuali pada huruf yang mati asli. Contohnya dalam Qul Huwallahu Ahad. Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad. Yang tu kan. Saya kena dulu. Soalan itu saya kena pada diri saya. Saya pun jawab qalqalah kubra berpandu kepada pengajian kita lah. Masa kita belajar asas lagu tu. Ujung ayat kubra. Tengah kalimah ni baru segera. Jadi kita dah tahu sangatlah. Kita berangan, kita dah terror lah. Rupanya salah. Rupanya kita baca tak habis. Kecuali pada huruf yang mati asli. Barulah betul tepat. Dia maknanya tetap segera lah. Dia mati asli. Okey, nampak tak? Tengok balik pada Qul Huwallahu Ahad tu. Tengok dia dal tu ayat. Kalau kita tak nampak, tak tengok, kita tak perasan kecuali kita memang dah tahu dah. Ya. Okey, cantik soalan tu yang kita kongsi. Ta ini adalah bersifat paling kuat hurufnya di antara 28 huruf, maka kita kena tonjolkan sifat kuat dia, ya. Okey. Ustazah nak tanya.
yang Ustazah maksud tadi tu yang qul huwallahu ahad tu kan. Yang ayat yang ketiga tu, yang itu dikira sugro sebab ada kokolah tu ya. Yang maknanya kalau yang itu Ustazah maksudkan ya. Tengok qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam Tengok yang dah yalid wa yang macam ahad tu ada ahadun kan. Yang ayat satu ada ahadun, maknanya dia hidup. Dah hidup. Yang tu kubra lah. Kubra lah sebab kita yang matikan. Somadu juga ada tanda baris dhammah. Jadi kita akan matikan dia. Jadilah dia kubra. Lam yalid wa lam yulad. Kita tak matikan, dia mati asli. Dia memang sedia mati dah tu. Jadi dia juga dikira sugro. Sesilap pula dia. Jadi dia juga sugro. Sebab apa kalau kita berhenti pun macam gitu, kalau kita tak berhenti pun macam itu. Kan? Kita kata tak berhenti, kita berhenti. Lam yalid wa lam yulad. Itu kita berhenti kan? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi yang ini kalau kita berhenti, kita bunyi macam tak berhenti juga. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dia. Jadi inilah soalan apa ni pemeriksa tu kepada saya, salah seorangnya lah. Soalan ini saya jawab kubro, rupanya sugro. Kerana dia mati asli. Dia tunjuklah buku tajwid tu. Memang ada. Rupanya kita yang mengaji tak habis. Kita bertengkar dengan ustaz tu. Ustaz kata, guru saya kata kalau hujung ayat, kubra. Kita cerita lah macam tu. Dia berkata, mengaji tak habis. Dia kata. Mengaji lagi. Gurunya. Itu dia. Ingat faham. Maksudnya kalau kita matikan sendiri, dia jadi kubra. Kalau hujung ayat lah. Kat yang ini mati asli sebab ayat ni kalau ikutkan boleh diteruskan ya. Dia jadi kubra. Nampak ya? Nampak. Itulah menunjukkan pada kita kena belajar. Kena belajar. Tak boleh belajar sendiri. Belajar sendiri jadilah macam kita haru biru. Ya. Jadi apa-apa pun kena belajar walaupun kita rasa kita tahu baca betul dah semua betul. Tapi ada sebab ada di benda-benda yang kita tak tahu di sebaliknya ya. Okey. Ada lagi? Tahu tak 4 jam. Okey, ada soalan lagi yang nak dikongsikan? Dah lebih 5 minit. Jadi soalan kita sikit itulah tapi ingat ya, meluas untuk kita ingat ya. InsyaAllah kita sambung lagi. Kalau diizinkan Allah kita akan sambung lagi untuk seterusnya. Siapa nak baca doa? Baca sesamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran. Sambung. Wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma sakna minhu ma nusina wa alina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Sama. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Lali kau Ustazah. Ya, fi amanillah. Siapa yang ambil kelas tajwid hari Rabu?